ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kita nak sambung balik perbahasan kita kitab Al-Misbahul Munir di muka surat 5. Semua dengar suara saya dah? Ke surat 5. Tajuk hari ini ialah tajuk iman. Kuliah hari itu kita dah bincangkan tentang rukun Islam. Hari ini kita akan bincang pula tentang rukun iman. Apakah yang dikatakan rukun iman itu? Apakah makna iman? Kita nak tahulah. Bila orang tanya kita apa makna iman, sepatutnya kita boleh jawablah, kan? Kalau kita tak mengaji, kalau kita tak tahu, maka kita tak boleh jawab apakah makna iman tu. Hari ini saya akan, insya-Allah kita akan berkongsi ilmu sikit tentang apakah makna iman. Baik, pengertian iman. Apakah makna iman? Iman adalah al-imanu tasdiqu bil qalbi. Kita baca Arab dulu nah. At-tasdiqul bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Itu adalah makna iman. Apa dah? Iman itu ialah tasdiqun bil qalbi, yakni membenarkan dengan hati dia. Benar dalam hati, maksud dia sungguh-sungguh kita percaya dalam hati kita, tak ada perasaan taradud ataupun dia panggil perasaan apa? Zon. Apa makna zon sini? 70% dia yakin, 30% dia tak yakin. Dia panggil zon. Kalau dalam ilmu fiqh tak apalah, bolehlah. Tapi dalam ilmu usuluddin dia tak boleh, dia kena yakin sungguh-sungguh, sepenuh yakin. Baru dia panggil beriman. Kalau takat zon, tak boleh, tak sah iman kita. Macam tu. Kita kena faham betul-betul kan. Kalau i'tikad kita kena sungguh-sungguh. Makna kata, kalau bahasa orang dulu panggil sungguh ti. Makna apa sungguh ti? Tak termasuklah zon kat situ ataupun waham. Apa waham? 30% dia yakin, 70% dia tak yakin. Yang tu lagi dak lah. Itu lagi tak sah iman, sebab dia yakin 30% saja. Yakin apa? Yakin yang perkara yang Nabi bawa tu, perkara yang Nabi bawa, apa dia? Macam solat 5 waktu yang wajib, puasa di bulan Ramadan, zakat yang bagi yang wajib. Tu benda-benda tu dia kena yakin sungguh-sungguh. Dia tak boleh rasa hak ni betul ke? Nabi ni Nabi sungguh ke? Tak boleh. Sebab nak syarat jadi Nabi ialah kena ada as-sidqu, iaitu yakin, benar. Nabi Muhammad SAW seorang yang benar. Sifat benar tu Allah Ta'ala dah kurniakan dekat diri Nabi dah. Sebab tu kita kena i'tikad sungguh-sungguh. Segala apa perkara yang Nabi bawa, kita kena pegang sungguh-sungguh dalam, di mana dalam hati kita ni. Itu dia panggil i'tikad. Ataupun dia panggil tasdik, membenarkan. Membenarkan hati kita segala apa perkara yang Nabi bawa. Kita kena benar sungguh-sungguh. Tak boleh nak tolak walaupun sebesar zarah pun tak boleh. Siapa tolak, dia panggil tak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tak beriman, kita tahu dah. Dia iman lawannya kufur dengan Allah. Bila kufur, kat mana tempat dia?
neraka Jahannam kan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Orang yang kufur dengan Allah ni, dia akan duduk di dalam neraka Jahannam, dalam neraka sampai bila-bila tak tahu. Memang tak boleh keluar dah. Sebab tu ada tu kisah bila golongan panggil ahli syurga tanya, sampai bila kami duduk dalam syurga ni? Sampai bila? Dia tanya. Duduk 100 tahun pula? Sampai bila? Duduk 1000 tahun? Sampai bila? Tanya lagi, bila duduk 100,000 tahun? Sampai bila? Sampai bila-bila. Sebab kita tak akan mati dah. Allah Ta'ala kita tak ada mati, tak ada lapang pun tak apa, kencing berak pun tak ada. Kira duk muda sedia, sihat sentiasa. Itu ahli syurga tu. Nak kata macam tu. Tu maksudnya kita kena beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman. Itu dia panggil tasdiq, membenarkan dengan hatilah. Hati kita ni. Sebab kalau rukun Islam, dia bangsa buat. Seseorang tu perbuatan kan, nak jadi Islam dia kena ucap 2 kalimah syahadah dulu baru jadi orang Islam. Selagi mana dia tak ucap, kita tak panggil dia orang mukmin. Dia kena ucap dulu. Lepas tu solat pula dia kena buat benda yang kena buat rukun Islam ni. Tapi kalau rukun iman, dia benda yang dia kena tentang keyakinan kita, i'tiqad kita sendiri. Kita dengan Allah lah. Kalau kita, sebab itu dalam masa zaman Nabi SAW ada orang munafik kan. Munafik ini dia depan Nabi dia berlakon macam orang Islam biasa. Dia sembahyang, dia solat, dia puasa dan sebagainya. Bila Nabi suruh dia pergi perang, dia nak buat jalan dia. Dia cerita hak buruk tentang Nabi apa semua tu. Ketika tu orang munafik ni dia nak timba fitnah kat Nabi. Zahir dia nampak Islam tapi hati dia tak percaya dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak jatuhkan lagi Nabi. Itu orang munafik. Itu kita kena jagalah. Macam tu. Jadi al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Membenarkan dengan hati dan sebut atau ucap dengan lidah kita dan beramal dengan segala anggota kita. 3 benda ni kena ada dekat setiap orang mukmin macam kita lah. Tu dia kata la yakunu mu'minan illa an tajtami'a fihi hadhil khisalil thalathah. Apa makna dia? Tidak dikatakan orang mukmin itu melainkan bahawa berhimpun padanya oleh 3 benda tadi, 3 perkara tadi. Apa dia? Membenarkan dengan hati, ucap dengan lidah dan beramal dengan segala anggota dia. Bila ada 3 benda tadi, maka dia kata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman tadi. Ini kita nak cerita tentang definisi ataupun ta'arif dia kan. Baru kita nak cerita tentang ta'arif, baru kita tahu iman ni apa dia? Membenarkan dengan hati. Benar yang macam mana? Benar yang sungguh-sungguh. Tak boleh ada satu benda pun yang kita rasa ada taradud. Apa taradud? Ragu-ragu. Tak boleh langsung. Walaupun sebesar zarah ni kecil lah. Besar titik kot, titik pen ni kan. Kecil lah. Pun tak boleh. Tu kita i'tiqad sungguh-sungguh. Tu ustaz, macam mana pula orang kata kita kadang-kadang iman ni naik, tekoh-tekoh dia turun. Boleh ke kan? Ni ada khilaf ulama. Ada ulama kata iman ni benda yang keyakinan kita. Dia tak sabit pun naik turun. Dia kalau kata beriman sahaja. Kan? Tapi setengah ulama kata boleh juga naik, boleh juga turun. Sebab apa? Sebab amalan dia. Amalan kita lah. Kita rajin buat tahajud, kita rajin buat sunat-sunat, nafilah kan, sunat yang boleh mendekat kita dengan Allah Ta'ala. Kita rasa macam iman tu naik lah. Pun boleh juga. Tu ulama kata khilaf ulama saja. Yang pentingnya kita kena beramal untuk kita sampai kepada Allah. Untuk hati kita dekat dengan Allah Ta'ala. Yang tu kita kena beramal lah. Tapi kena jaga juga dalam beramal pun. Tak boleh rasa kita beramal ni, amal dengan apa yang kita buat, boleh kita boleh sampai dekat dengan Allah. Jangan. Sebab apa? Amalan ni kerja buat kita. Tapi kurniaan Allah Ta'ala yang bagi. Kita macam tu. Kita manusia ni, beramal kerja kita lah. Buat saja. Dekat dapat tak dapat bukan kerja kita. Kan?
Tapi jangan duk harap sangat, tapi kena harap jugalah. Tak harap tak boleh juga, tapi dia kata kena seimbang, rupa sayap lah, kena bagi sama. Tapi sebenarnya anugerah tu Allah Ta'ala yang bagi. Kurniaan atas apa yang kita buat tu, siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang kurnia dekat kita. Kita tak hidup fikir lah, beramal buat saja, insya-Allah. Dia panggil warid tu yang akan datang. Bila warid tu mai, pakat-pakat jagalah. Tak kira warid kalau tak jaga pun akan menjadi unjuk pula jaga. Pakat-pakat kena jagalah. Buat amal banyak pun kena jaga juga. Itu semua kita kena jaga sebab kita ni, hati kita ni berbolak-balik. Manusia ni dia boleh berubah. Tiba-tiba dia boleh berubah. Hari ni dia baik, saat lagi sedang pula tak tahu. Dia akan tu hati kita tu berbolak-balik. Sebab tu kita kena minta doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kekalkan hati kita sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Salah satu jalan ialah dengan jalan macam ni lah. Kita hadirkan diri kita ke majlis ilmu, kan. Ilmu ni dia boleh banyak manfaat kita dapat. Bila kita dapat tahu, kita nak beramal jadi mudah. Dan dekatkan diri dengan Allah. Orang yang ada ilmu ni Allah Ta'ala angkatkan darjat depa. Orang yang bermain tempat ilmu pun Allah Ta'ala angkatkan orang yang penuntut ilmu ni. Hari ni kita mai, binatang-binatang di langit, di bumi, malaikat semua tasbih dekat kita. Kalau kita nampak, saya ingat sekolah tak boleh muat dah. Penuh, masjid-masjid semua penuh. Tapi itulah, itu orang panggil benda yang gaib, benda yang gaib. Ni berkaitan dengan iman kita lah. Sabit, benda yang tak nampak. Bila orang nampak, semua nak mai. Kita ni lumrah manusia macam itulah. Dia nampak, dia nak mai lah. Dia nampak upah dia nak mai. Tapi kalau dia tak nampak, dia timbul lah. Rasa segan, berada, macam-macam lah. Itu atas diri kita sendirilah. Macam tu. Itu lebih kurang takrif iman. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berkenaan tentang Jibril, kan minggu yang kuliah yang lepas saya ada cerita sikit berkenaan seorang lelaki yang hadir dekat majlis Nabi. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Kan dia kata, "Fa akhbirni 'anil iman." Dia tanya Nabi, "Fa akhbirni," maka khabar akan aku daripada iman. Dia tanya dekat Nabi. Qala, Nabi kata, "Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Itu Nabi jawab dia. Apa Nabi kata? Aku beriman dengan Allah. Aku beriman dengan segala malaikat. Aku beriman dengan segala kitab-kitabnya dan segala rasul-rasulnya dan hari pembalasan, yakni hari kiamat, hari akhirat. Dan aku beriman juga dengan qadar baik dan jahatnya. Itu hadis Nabi yang masyhur, yang makruf, semua orang tahu dah. Tu yang panggil tentang kaitan dengan iman. Itu kita tahu sikit-sikit lah. Yang tu bila kita mengaji, alhamdulillah kita tahu. Walaupun tak banyak, sikit-sikit kita tahu juga. Kalau tak mengaji, langsung tak tahu kan. Macam tu. Baik, kita masuk kitab kita. Dia baru nak masuk kitab. Tadi dia pergi ke lain. Dia masuk benda lain. Nak cerita ta'rif. Baik, semua tengok kitab. Tajuk dan bermula iman. Bermula iman itu, apa tu iman? Yakni percaya hati seseorang. Percaya dengan makna membenarkan hati seseorang. Percaya, apa percaya? Kita yakin sungguh dalam hati kita. Percaya dengan makna yakin lah. Yakin dengan sebenar-benar yakin. Bukan kata yakin setengah, tak yakin setengah. Yakin 30% saja, 70% tak yakin. Dia tak panggil beriman tu. Kalau kata beriman, 100%. Mutlak. Dia panggil mutlak beriman. Yakin. Dalam hati kita tak boleh masuk benda-benda yang benda lain dah. Yakin semata-mata. Kita kena ikat i'tikad kita yang sampai macam tu lah. Kan? Baru kita buat amal apa, insya-Allah dia nampak. Tapi kita belajar ni bab akidah macam itulah. Tu i'tikad kita kena sungguh-sungguh. Kalau tidak jadi nak percaya tak percaya, tu bukan dia. Sebab tu wajib kita mengaji kitab akidah. Nak jaga akidah kita, sebab apa? Bab ni akan ditanya esok, semua termasuk saya tak boleh lari lah. Semua akan ditanya oleh malaikat esok. Bab akidah ni lah. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Nak jawab macam mana? Kalau tak mengaji, kalau tak ada ilmu, memang tak boleh jawab.
Kalau ada ilmu, insya-Allah tu i'tiqad kita tu. Kita amalan kita yang akan jawab. Kita Allahu Rabbi. Allah Tuhan aku. Jawab dah, tak apa. Macam mana boleh jawab? Sebab kita mengaji, kita tahu. Bila kita tahu Tuhan bagian-bagian macam ni, kita boleh jawab lah. Kalau kita tak mengaji, macam mana kita nak jawab? Kita nak rupa pula. Sedangkan Allah Ta'ala ni tak berupa. Tak macam kita. Tak semua. Macam mana Ustaz? Kita makhluk. Allah Ta'ala tu khalik. Tengok. Makhluk dengan pencipta sama tak? Tak sama. Macam mana kita nak gambarkan Allah Ta'ala? Tak boleh. Selagi mana kita boleh gambar tu, selagi tu lemah kita, dia tak boleh. Dia kena, bila kata Allah Ta'ala ni, kita kena banyak sifat dia. Baru kita nampak. Sebab Allah ni yang menciptakan kita. Kita ni kena jadi. Ada mula. Kita ni ada mula. Saya selalu Tok Guru kata macam tu lah. Kita ni benda baru ada mula. Siapa-siapa pun ada mula. Tok Ustaz tanya siapa lah. Mesti ada mula. Kita kah? Dunia ni kah? Apa benda yang ada, yang mawujud, semua tu ada permulaan bagi dia. Siapa yang cipta? Allah Ta'ala yang ciptakan dia. Kita, dulu kita tak ada, lah ni kita ada, dan pasti akan tak ada pula. Itu kita. Itu dia panggil fana, benda yang binasa. Allah Ta'ala ni kekal, tak binasa. Tak binasa Allah Ta'ala. Kalau kita buat amal banyak pun, tak jadi manfaat kat dia. Kalau kita buat maksiat pun, tak mudarat bagi zat Allah Ta'ala. Tak. Kita yang mudarat. Macam tu. Itu bab akidah. Kita belajar macam tu. Kita faham, tahqiq sungguh-sungguh insya-Allah. Tu. Kita bawa dalam hidup kita, dalam amalan kita, dalam kehidupan harian kita, kita kena tu. I'tiqad sungguh-sungguh, kena yakin dengan Allah Ta'ala. Tapi kena praktik lah kan. Cakap pandai saya ni tapi macam tu lah. Baik. Percaya hati seseorang serta mengaku putus dalam hatinya. Ni bahasa orang-orang lama macam tu lah. Apa mengaku putus? Yakin sungguh-sungguh. Putus ni maknanya bukan putus tali tak. Putus dengan makna kata sungguh-sungguh. Tunggu. Mengaku sungguh. Akan sungguh, yang ni akan benak segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan segala perkara tadi itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati dia mengaku sungguh-sungguh apa yang Nabi bawa, semua dia mengaku. Dia tak pernah nak kata tak benak. Benak belaka-laka. Apa yang Nabi bawa, walaupun tak kira lah. Benda apa pun, kita benakkan semua Nabi bawa. Sebab sifat Nabi, sifat yang benak. Seorang yang benak. Itu dia panggil orang yang beriman dengan Allah. Daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia dengan darurah. Apa pekerjaan agama? Macam solat, salah satulah. Puasa, zakat dan banyak lagi. Kan kalau kita mengaji kitab fiqh ada cerita macam-macam. Apa makna darurah kat sini? Kita kena dari sini kalau boleh tulis. Dia darurah dengan ada dua makna. Pertama, kecemasan. Kan darurat dia panggil dalam bahasa Arab, darurah lah, tapi dalam bahasa kita dia panggil darurat, kecemasan. Tapi kita tak pakai makna kecemasan kat situ. Kat sini kita akan pakai kita guna makna mudah. Darurah makna di sini makna mudah benar. Kalau darurah macam kita kata seseorang tu dia ada tiang dah cari makan tak jumpa. Kata dia ada kat satu tempat tu, tiba-tiba dia cari tak jumpa dah makanan yang halal, tak boleh dah. Cari ikhtiar buat pilihan apa, cari pun tak jumpa. Tiba-tiba dia jumpa benda yang haram. Ketika tu dia nak, kalau dia tak makan, dia mudarat dia boleh mati. Kalau dia makan, boleh tak? Boleh qadar dia nak hidup saja. Bukan makan sampai kenyang. Contoh dia jumpa ular ke, dia tibai sampai dia kenyang belahak. Tu dia tak panggil darurah, tak boleh. Dia makan qadar, dia nak hidup saja. Sikit saja. Itu pun darurat sangat-sangat lah. Tu Islam dia benarkan. Tu kalau makna darurat kat sini, kalau makna darurah kat sini ialah dengan makna mudah, benar dengan tidak kena fikir dan bicara. Perkara pekerjaan agama yang Nabi bawa kita tu tak payah kita duk fikir dah. Apa dia? Macam solat 5 waktu. Tanya kat siapa-siapa pun dia reti. Tanya orang golongan tua pun tahu,
Sampai ke budak-budak pun tahu. Semayang wajib tak? Semayang 5 waktu wajib tak? Wajib. Puasa Ramadan wajib tak? Wajib. Tak payah fikir. Tak payah kita pergi buat eksperimen ke, nak pergi tanya orang, ni wajib tak? Ni semayang ni wajib ke? Ni saya nak tahu juga ni. Tak payah. Itu dia panggil benda yang mudah. Semua orang tahu. Kalau dia tak ada alasan, tak buat dia tak ada alasan. Sebab benda ni semua golongan tua ke, golongan sampai golongan muda, kanak-kanak pun tahu bahawasanya solat, pekerjaan agama yang Nabi sampai itu semuanya yang bangsa mudah, darurah. Dia mudah faham lah. Mana kata tak perlu kita nak guna akal, kita nak kena pergi tanya, nak kena macam kita nak pergi tanya orang yang pandai dah, tak payah. Itu dia panggil benda yang mudah. Bahkan tahu belaka tua dan muda. Dia kata apa? Mudah ni sampai mana? Sampai golongan tua dan muda pun. Dan tua bahkan tahu belaka yang ni tahu sungguh lah. Dan belaka tua dan muda. Orang muda pun tahu, orang tua pun tahu. Tahu apa? Akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Tak payah kita pergi nak buat, tak payah pergi tanya, benda ni semua maklum dah, ma'ruf dah. Macam semayang 5 waktu tu, ma'ruf sangat-sangat lah, semua orang tahu lah. Benda-benda yang rukun Islam tu semua orang tahu. Tak ada alasan kata tak tahu kan. Tak tahu. Kecuali dia pergi duduk mana tempat ulama kita panggil dakwah Islam tu tak pernah tak sampai. Satu pulau yang jauh sangat-sangat ni. Internet pun tak ada, apa pun tak ada. Tak tahulah, saya pun tak tahu ada lagi adakah tak ada tempat lain ni kan. Sebab lain ni internet semua ada, satu dunia boleh dapat. Kok-kok lah dia duduk tempat tu memang terpencil sangat-sangat. Kok-kok lah. Yang tu lain cerita lah. Tapi kalau yang kita tahu lah ni tak ada kot kan tempat, semua sampai dah. Internet ni merata sampai ke atas bukit pun sampai, ke mana-mana pun dapat. Yang saya tahu lah. Kalau tak tahu, kalau salah, saya minta maaf lah, tapi yang saya tahu macam tu lah. Mesti sampai, boleh sampai. Kita sambung lagi. Dan terbentuklah iman itu, ataupun tak terbentuk, terbina. Dan ataupun terjadi iman itu di atas 6 asas ataupun 6 dasar. Asas pun dasar ataupun dipanggil atau 6 tunjang. Ada panggil 6 dasar boleh ataupun umbi, benda-benda yang asas. Contoh kita nak buat rumah, kena ada benda yang asas dulu kan. Tiang kena ada, lantai kena ada. Apa lagi kena ada? Benda-benda yang asas kena ada. Tiba-tiba ustaz, rumah saya tak ada tiang, boleh naik. Saya pun tak boleh fikir jugalah. Macam mana boleh naik rumah tak ada tiang? Itu contoh lah kan. Benda yang asas mesti ada. Kalau tak ada, benda tu takkan jadi, tak boleh jadi. Payah nak jadilah. Benda asas tak ada. Itulah rukun iman pun sama. Dia panggil 6 asas ataupun 6 tunjang yang dinamakan akan dia dengan rukun iman. Apa dia? Maklum dah, semua tahu rukun iman dan 6 perkara kan. Semua orang tahu dah. Cuma kita nak bahas kat sini tentang rukun. Hari tu saya ada cerita sikit dekat kuliah hari tu. Apakah makna rukun kat sini? Rukun kita bagi pada 2. Rukun pada lurah ataupun pada segi bahasa ialah dia panggil bucu-bucu ataupun penjuru. Macam kita pergi tawaf Kaabah tu kan, ustaz ada cerita apa, ada rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun apa? Hajar Aswad kan. Itu bukan rukun yang kita nak, bukan rukun tentang syariat dak. Itu rukun daripada bahasa saja. Apa dia? Rukun ni penjuru kat sini, rukun tu penjuru situ. Rukunnya macam tu. Itu makna rukun dari segi bahasa. Tapi di sini Syekh kata ataupun pengarang kitab kata rukun kat sini ialah rukun pada istilah. Apa dia rukun pada istilah? Saya baca Arab dulu lah. Apa dia? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'in wa huwa juz'un lahu. Apa dia? Perkara yang terhenti atasnya oleh sah sesuatu itu dan iaitulah juzuk bagi dia. Apa makna dia kat sini? Contoh, saya bagi contoh yang paling mudah, solat. Solat, nak jadi solat tu mesti kena ada 13 rukun. Kalau semayang tu tak ada, tiba-tiba terlupa ataupun terlucut satu rukun. Contoh dia, seorang tu dia solat, dia terlupa nak niat. Adakah solat dia sah? Memang tak sah. Sebab apa tak sah?
Sebab syarat nak sah semayang tadi dia mesti cukup 13 rukun. Betul tak? Tiba-tiba dia tak niat. Adakah sah semayang dia? Tak sah. 12 saya buat Ustaz. 12 dia mau 13. Tak sah. Bila tak sah macam mana? Kena ulang balik. Tapi solat tu gagahlah, boleh buat balik. Kalau iman macam mana? Iman tak cukup 1. Ni matematik. 6 tolak 1 jadi kosong. Nak ni? Sebab apa 6 tolak 1 jadi kosong? Kalau seseorang tu dia tolak salah satu rukun iman, dia jadi macam mana? Hari 5 dia pegang Ustaz cuma 1. Contohnya macam dia tak beriman dengan kitab-kitab Allah. Dia beriman setengah saja. Sedangkan kita wajib beriman dengan seluruh kitab yang Allah Ta'ala turunkan dekat muka bumi ni. Dia kata dia nak beriman dengan kitab bagian saja. Hak lain dia tak mau beriman. Sah ada iman dah? Tak sah. Tak sah macam mana? Tak beriman dia. Kufur dengan Allah. Tengok. Benda tu kadang-kadang sikit saja. Kita kena ambil berat kan. Ada zaman lah ni, dia mengaku kitab sekian-sekian saja. Hak lain dia pun tak mengaku. Kisah dia macam kitab macam orang-orang ahli kitab lah. Yang Allah Ta'ala kata apa? Illal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang yang ahli kitab siapa dia? Tu Bani Israel. Orang-orang Yahudi kan, orang Nasara. Depa yang ahli kitab. Depa ni orang yang alim, orang yang mengetahui. Tapi bila tahu saja tapi depa tak mengaku. Depa tahu Nabi Muhammad tu rasul yang terakhir, tapi depa tak mengaku. Tahu tak mengaku tak boleh, tak sah. Kita tahu serta kita mengaku. Tahu serta mengaku lain. Kalau tahu tak mengaku, tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu itu kita nak kena jaga sungguh-sungguh. Rukun iman. Jadi kalau terlucut satu, tak sah iman. Tak sah iman, macam mana? Dia kena mengucap baliklah. Itu dia kena percaya balik semua rukun-rukun yang ada dalam rukun iman tadi tu. Baru sah balik beriman. Dia panggil orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga, kadang kita tak sedang. Tapi insya-Allah kita alhamdulillah tak ada masalah apa. Sebab kita tak pernah tolak pun. Selalunya orang-orang yang duk tolak ni orang-orang yang percaya satu kitab saja. Contoh macam orang Yahudi lah. Yahudi dia pegang dengan kitab Taurat. Tapi Taurat depa ni pun dah kacau bilau dah, depa dah campur dengan depa yang buat sendiri. Kan kalau asal Taurat tak ada. Tapi depa nak atas kepentingan depa sendiri, depa tokok tambah. Depa punya apa? Depa punya ulama lah, kita panggil ulama orang yang pandai. Depa tokok tambah perkataan depa sendiri. Nombor satu kita panggil kitab Taurat, tak panggil dah sebab dah campur dengan manusia punya fikiran dah, tak boleh dah. Kalau asal kita panggil kitab Taurat. Tapi golongan ni pun dia mengaku kitab Taurat saja. Kitab-kitab lain dia tak mengaku. Kitab apa? Kitab Zabur tak mengaku. Kitab Injil, Quran dia tak mengaku. Dia mengaku Taurat saja. Tu pun tak beriman dengan Allah Ta'ala juga. Sebab syarat nak beriman ni dia kena beriman semua kitab. Sebab tu Al-Quran ni diturunkan orang kata apa? Untuk pedia. Kita panggil Al-Quran ni kalau kita sebagai orang Islam kita mengaku semua. Quran pun kita percaya, mengaku. Kita Injil yang tak campur lah, yang asal pun kita mengaku. Kitab Taurat dan kitab Zabur pun kita mengaku. Semua tu kitab yang bangsa Samawiyah yang Allah Ta'ala turun dekat muka bumi ini. Kita mengaku. Tapi kalau puak-puak yang dulu mereka tak mengaku, mereka kira hak mereka saja. Orang lain mereka tak fikir. Tak boleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Itu kadang-kadang macam itulah pahaman dia. Baik, yang pertama percaya kepada Allah. 6 rukun iman ada 6. Pertama sekali ialah percaya kepada Allah Ta'ala. Percaya ni maksudnya kita i'tiqadkan Allah Ta'ala ni Allah yang wajibil wujud, zat yang wajib ada. Itu pertama. Kita ni ada tak? Kita ni zahir ada tapi hakikatnya tak ada. Sebab apa? Sebab apa kita tak ada? Sebab kita ni ada permulaan. Betul tak? Yalah kalau kita tengok baby, budak-budak yang baru lahir, hak tu lah kita. Sebelum tu kita tak ada. Ni baru ada. Lepas tu lama sikit pasti akan tak ada pula. Sebab kita makhluk macam itulah.
Kita punya Allah Ta'ala buat macam tu. Makhluk dia asal dia memang tak ada. Kita kena faham betul-betul. Allah ni ada, tidak ada permulaan bagi dia. Ada tak ada mula. Bila orang tanya apakah benda tak ada mula, zat Allah Ta'ala lah. Dia semua ada permulaan dan ada perakhiran. Allah Ta'ala tak ada. Tu kita dah baca wujud, qidam, baqa' kalau kita faham. Qidam apa dia? Ada, tak ada permulaan. Baqa' kekal, tak ada kesudahan. Kita faham, lagilah kita rasa nak buat amal, kita rasa lagi seronok lah. Seronok ni panggil khusyuk lah sikit kan dalam solat kita. Takbir Allahu Akbar, kita faham Allah, Allah Ta'ala yang ada, yang kita ni semua tak ada. Baru kita rasa, barulah dia tak timbul perasaan ujub tu. Nanti kita nak banyak tasawuf kan. Ujub tak ada. Sebab apa? Kita nak rasa diri kita ni, kita nak heran diri kita ni. Kadang-kadang kita ni rajin lah, rasa kemas dah, kita lupa bahawasanya kita ni yang kena jadi satu. Lepas tu pula, diri kita ni penuh dengan najis. Betul tak? Betul. Sekejap lagi lepas makan, dia rasa nak pergi buang air besar. Sekejap lagi, minum air banyak, nak buang air kecil. Itu memang najis. Nak bersih, mai ke mana? Nak suci kita dekat mana? Tak ada, tak mana pun. Semua daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita, semua Allah Ta'ala yang cipta. Kan? Kalau kita nak buang perasaan macam tu, kita renung-renungkanlah diri kita, insya-Allah. Kita nampaklah, aku ni, apa sekarang pun tak ada. Semua ni pinjaman Allah Ta'ala bagi dekat kita saja. Bagi semata-mata dia, ihsan dia bagi. Kalau tak bagi pun tak apa. Itu. Baik, percaya kepada Allah. Maknanya mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh, yakni dengan yakin sungguh. Seseorang tadi dia mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ya Allah dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan nanti kita insya-Allah kita akan masuklah. Sifat ketuhanan Allah ni banyak, tapi yang wajib kita belajar 20 saja. Tapi kalau nisbah banyak ni, banyak yang tak terhingga. Sifat kamalat, dia panggil sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni banyak. Banyak sangat kalau kita nak bercara, memang banyak ulama kata terlampau banyak. Tapi yang wajib kita tahu adalah 20 saja. Apa dah? Wujud, qidam, baqa' sampai kaunuhu muridan, mutakalliman, kan? Keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. InsyaAllah itu akan masuk bab dia. Ni kita lalu dulu. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus, yakni tidak yakin dengan sungguh begitu, atau ia mengetahui jua dengan tidak mengaku. Macam cerita kes Yahudi itulah. Dia tahu tapi dia tak mau mengaku. Macam mana? Itu apa jawapan dia? Maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Bila dia tahu, tapi dia tak mau mengaku yang Nabi ni Nabi akhir zaman, mereka ni dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Walaupun mereka tahu mereka ni orang yang banyak ilmu, tapi bila tak mau mengaku Nabi, maka tergolong daripada dalam orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan adalah ia orang yang kafir di sisi Allah Ta'ala. Bila tak beriman, kafirlah awan dia tu. Tak beriman, jatuh dah, kafirlah. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun, kan, buat sembahyang banyak, buat sembahyang macam kita, sembahyang rajin, puasa rajin, tapi tak mau i'tiqad Allah Ta'ala ni Tuhan, tak mau i'tiqad Nabi ni Rasul Allah. Ketika tu dia buat sembahyang macam kita pun tak terpakai juga. Jadi orang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang munafik lah. Depan-depan orang dia buat, belakang-belakang dia buat cakap lain, kan? Tu macam itulah. Baik, yang tu yang pertama. Yang keduanya ialah percayakan akan malaikat. Malaikat. Tadi percaya kepada Allah. Sekarang nombor 2, percaya kepada malaikat. Maknanya mengaku putus dalam hati seseorang, yakni dengan makna kata yakin sungguh dalam hati akan bahawasa malaikat itu tentu sungguh, yakni benar ada, dan ia setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Walaupun malaikat ni kita tak nampak dia, kan, sebab dia dimensi yang lain.
kita boleh, kita macam inilah malaikat, dia panggil, kita tak boleh nampak dia alam yang dia alam yang lain. Contoh dia, kita ni dijadikan daripada tanah, malaikat jadi daripada nur. Kalau jin, syaitan, jin, iblis ni jadi daripada api, kan? Tak sama. Tapi di badan kita tak boleh nampak depa. Tu malaikat, kita kena beriman. Tambah-tambah yang 10 tu lah, kan? Malaikat apa? Jibril, Mikail, Israfil, kita kena ingat lah, kan? Itu yang ketua-ketua malaikat, kena ingat. Itu dia panggil percaya kepada malaikat. Kalau tolak satu macam mana ustaz? Kufur dengan Allah. Tak boleh. Tak percaya ni malaikat ni, dok kot, kufur dengan Allah. Tolak satu saja, kufur terus. Tu rukun iman tu kena jaga. InsyaAllah kita tak ada masalah. Cuma orang-orang yang kadang-kadang yang tak sungguh-sungguh nak main-main dengan agama tu, ada lah ni kan macam-macam. Kita tengok Nabi pun mereka caci maki dan sebagainya, kita sedih lah kan. Sebab orang tu mereka tak mendalami ilmu ataupun mereka cari ilmu yang tak betul. Kita doa lah, minta Tuhan bagi hidayah kat mereka lah. Kita nak buat macam mana kan. Doa-doa bagi mereka sedang lah benda tu tak betul. Yang ketiga, percaya akan segala kitab dengan maknanya mengaku putus seseorang dalam hatinya, yakni yakin sungguh dalam hati seseorang tadi, hati kita lah, dengan tentu sungguh, yakni dengan yakin sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Ta'ala. Kitab tu semua mai daripada Allah Ta'ala. Kita kena yakin sungguh-sungguh. Kitab apa? Seperti Quran, Allah Ta'ala turunkan melalui perantaraan Jibril sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu kitab Taurat daripada Nabi Musa AS. Allah Ta'ala berikan Nabi Musa. Dan lain-lain. Kitab Injil kepada Nabi Isa AS. Kitab Zabur kepada Nabi Daud AS. Lepas tu ada suhuf-suhuf lagi dia panggil. Itu dia panggil ulama ikhtilaf, ada kesalahan. Tapi yang empat ni, ni memang iktifak ulama kata Allah Ta'ala turunkan kitab ni. Macam orang Yahudi, dia pegang Taurat saja, Quran dia tolak, Injil dia tolak, Zabur dia tolak, dia pegang. Itu pun ulama kata kufur dengan Allah, tak boleh juga. Sebab kena beriman semua dengan kitab-kitab Allah. Sebab Quran, Taurat, Injil, Zabur adalah kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat dia melalui rasul-rasulnya lah. Dia macam tu. Bab kitab ni ada Nabi Isa kata apa? Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minal Taurat. Apa makna dia? Wahai Bani Israel, sungguhnya aku ni Rasulullah, aku membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Makna kata Quran ni turun nak membenarkan kitab-kitab yang lain. Kan Quran turun yang last sekali, tapi Quran yang membenarkan kitab Injil, membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Zabur yang sebelum-sebelum dia membenarkan. Tu Nabi Isa kata. Tapi puak-puak ni, puak-puak Yahudi ni semua, dia pun tak membenarkan kitab-kitab yang sebelum dia. Macam orang Yahudi, kitab Taurat dia tak membenarkan kitab Zabur. Macam kitab Injil, dia pun tak membenarkan kitab Taurat, dia pun tak benar. Tapi Quran Allah Ta'ala turunkan untuk nak membenarkan kitab-kitab yang sebelum dia. Itu cerita dia. Okay, kita sambung lagi. Hari ini kita bahas tentang iman saja. Semua boleh faham dah? Masak. Saya nak habis dah. Sikit lagi. Yang keempatnya ialah percaya akan segala rasul-rasul Allah dengan makna mengaku putus seseorang dalam hatinya. Hati seseorang tadi mengaku putus, maksud dia yakin sungguhlah, yakin sungguh-sungguh dalam hati dia dengan tentu sungguh, yakni dengan benar
ada segala Rasulullah Ta'ala itu dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umatnya. Rasul ni, kalau kita tahu, setengah riwayat kata 313 orang. Kalau setengah guru kata, kalau kita tak pasti, kita kata wallahu alam lah. Sebab kita takut, guru kata kadang-kadang 315 tiba-tiba ada. Setengah riwayat kata 314, setengah riwayat kata 315. Tapi nak ambil jalan yang selamat, kita kata wallahu alam. Senang. Lepas kita takut, kita kata 313 contohlah. Kalau kita kata macam tu, kalau kita sabit dengan riwayat tak apa. Kalau kita kata Rasul dah apa 313, kita tak sabit, kata setengah riwayat kata macam tak. Itu maksud dia, kita engkar dengan tiba-tiba ada 315, kita engkar dengan dua nabi, dua rasul pula, kan. Habis nak buat macam mana? Tu kata nak jalan selamat, kita kata wallahu alam. Kalau kita nak sabit dengan riwayat tak apalah. Setengah riwayat kata 315, 313. Ada setengah riwayat kata 314. Ada setengah riwayat kata 315. Itu tak apa. Jangan kita kata Rasul dah apa? 313. Tak boleh. Jangan kata macam tu. Kalau nak jalan selamat, wallahu alam. Tak apa. Kan? Kalau kita nak kata juga, kita setengah riwayat kata macam ni, 315. Setengah riwayat kata 314. Setengah riwayat kata pula 313. Tu jalan selamat dia. Tapi nak selamat lagi, wallahu alam. Allah Taala yang lebih mengetahui. Senang. Lepaslah, kita pun tak rasa bimbang dah. Macam tu. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat, dengan maknanya mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa juga akan datang berlakunya. Tu orang yang mukmin, orang yang beriman ni dia memang percaya sungguhlah. Memang kiamat pasti akan berlaku. Tapi kadang-kadang kita lupa juga kiamat dekat diri kita pun berlaku juga bila mati. Mati itulah kiamat yang sebenarnya. Kiamat yang Nabi kata yang besar tu berlaku. Insya-Allah tu akan pasti berlaku. Tapi kiamat ke mana? Kiamat orang yang mati tu, bila dah mati tu, habislah dia. Kalau orang yang beramal, alhamdulillah. Orang yang tak beramal, habislah dia. Macam mana nak jawab esok di kemudian hari, kan? Hari yang kemudian, hari pembalasan tu lah. Yang tu yang kita nak takut sangat-sangat. Sebab tu dalam kuliah kan, kena-kena sebutlah. Sebut kat diri saya juga, kan? Yang bercakap bersama, muslimat bersama kan, sepakat-pakat lah ambil iktibar. Sebab benda ni kita semua akan kembali kepada Allah satu masa nanti, tak tahu bila. Siapa-siapa pun pasti akan kembali kepada Allah. Itu kita kena pegang lah. Kita kena yakin memang benda tu memang akan berlaku, pasti berlaku. Tu kerja kita nak buat apa, tugas kita? Beramal saja, kan? Buat kerana Allah Ta'ala. Buat kerana Allah ni dia tak minta apa, dia buat je. Dia dah kenal Tuhan dia. Buat, dia tak meminta. Selalunya kalau orang yang minta imbuhan ni, nisbah kata macam orang budak-budak baru-baru nak belajar, kan? Dia nak buat, dia kena ada benda-benda yang boleh dia rasa seronok. Tapi orang yang, bagi orang yang dah, orang yang tua, dia bagi orang veteran macam kita-kita ni, buat amal dia tak pakai dah, tak pakai ganjaran, tak mau dah. Aku nak buat amal kerana Allah Ta'ala, aku serah semua pada Allah. Yang tu, kita sifat kita macam itulah. Serah bulat-bulat Allah Ta'ala. Buat kerana Allah, baru jadi. Tak mau buat kerana sesuatu. Buat kerana sesuatu, jadi hamba sesuatu lah. Contoh kita nak buat kerana, macam saya, nak buat kerana nak makan. Ni dia hamba makan, buat ngaji nak makan nasi. Tak pergi makan, dia hamba makan. Tapi kalau kita buat kerana Allah, mudah-mudahan kita jadi hamba Allah, kan? Kalimah hamba Allah ni, kalimah hamba ni muslimat, bukan mudah, kan? Hamba ni, apa makna hamba? Dia turut perintah Tuhan dia, suruh apa dia buat. Dia tak pernah bangkang pun. Dia kalau kita tengok gambar-gambar dulu, jenis hamba abdi ni, tugas dia ikut arahan Tuhan dia, kan? Allah Ta'ala ni ibarat Tuhan kita lah. Tuhan kita, dia suruh apa kita kena buat, tu panggil hamba. Kadang-kadang setengah-setengah orang mengaku dia ni hamba Allah, boleh lah. Tapi hamba Allah yang sebenar dia apa dia? Dia buat benda yang apa yang Allah Ta'ala suruh, dia tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Tu hamba. Dia buat kerja sungguh-sungguh. Kita ni mudah-mudahan termasuk dalam kategori hamba lah. Nak kata kalimah hamba tu yang sebenarnya tu nak kena faham. Baik, yang keenamnya, masa pun tak sikit lagi dah. Keenamnya, percaya dengan qada dan qadar Allah. Apa dia? Saya cerita ni,
Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah Taala dengan iradat. Yang ni insya-Allah kita akan bicara dalam sifat iradat lah. Tapi musannaf nak cerita apa? Qada. Penentuan. Penentu ni kehendak lah. Kehendak Allah. Sifat kehendak. Sifat berkehendak yang ada dekat Allah tu. Sifat panggil sifat iradat. Dan makna qadar itu ialah takdir Allah. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Saya baca dulu nak. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus dalam hatinya seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Qada ni dia maksud dia ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan dekat kita. Contoh dia, Allah Ta'ala tentulah kita daripada azali lagi. Ketentuan kita cuma tak berlaku lagi lah. Dia panggil qada. Qadaan kan ada qada dan qadar kan. Qada ni adalah sifat iradat. Allah Ta'ala tentukan segala ketentuan itu di azali lagi. Sama bila zaman azali lagi. Benda ni berlaku tak? Tak berlaku lagi. Tapi pada azali dah Allah tentukan. Berlaku dia panggil apa? Kalau kita pinjau sikit dia panggil ta'alluq tanjizi qadim pada sifat iradat tu. Dia dah tentu pada azali lagi dia panggil tanjizi qadim. Kan bila dia tentu dia nak zahirkan apa yang dia tentu tu maka dia panggil tanjizi hadis pada sifat kudrat pula. Nanti kita akan belajarlah kan. Contoh dia tentu dah tapi dia tak zahir lagi. Bila nak zahirkan apa yang dia tentu di azali tu sifat kudrat pula akan zahirkan, akan dia panggil tanjizi hadis. Nak cerita tu panjang lagi, masa pun dah tak cukup. Saya baca dulu nak habis sikit lagi je. Dan dengan menjadi ia akan dia. Inilah 6 perkara yang dinamakan akan dia rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku sungguh, yakni mengaku putus segala perkara itu, maka adalah ia kufur. Kafir tidak dinamakan akan dia orang yang beriman. Siapa-siapa yang tidak percaya, yakni dia taradud, dia ragu-ragu, dia zon ke, dia waham lagi lah, maka dia dikatakan orang yang kafirun. Na'udzubillah min dzalik, kita tak maulah. Mudah-mudahan Allah lindung kita semua daripada sifat-sifat macam inilah. Firman Allah Ta'ala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, dan barang siapa kafir ia, yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan dengan segala kitabnya dan sekalian rasulnya dan hari akhir, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Nanti kita minta lindung pada Allah Ta'ala supaya kita tak tergolonglah dalam golongan yang macam ni. Itulah dah beramal dah kan. Ni guru bagi dalam wirid, tak tahu Muslim duk baca tak baca tak tahu lah. Apa dia? Ma yasha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Pernah baca tak urik ni? Masya Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Pernah baca tak wirid ni? Tak ada no. Nak ijazah saya tak boleh bagi ijazah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Bagus ini wirid ni. Tapi nanti dapat guru boleh untuk open doa sebijan boleh minta kan. Untuk beramal itu bagus. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Lepas sembahyang tu kita bacalah. Apa makna dia? Apa-apa barang yang telah menentu ia, berlakulah ia. Dan apa-apa yang dan perkara ataupun perkara yang tak dikehendaki oleh Allah, maka tak berlakulah ia. Tu semua tu sabit dengan kehendak Allah dan kudrat Allah. Masya Allahu kana ma lam yasha lam yakun. Kalau kita hafal, kalau kita tahu makna dah cukup bagus kan. Kalau Allah Ta'ala kehendak, berlaku. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, tak akan berlaku. Kita faham dah, macam ni. Jadi kita boleh serahkan hati kita ni kepada Allah mutlak dah. Faham dah.
Semua ni adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala, bukan daripada kita sendiri. Macam tu. Qadar ni dululah, lama sangat lah ni lagi, Ustaz Adi nak ganti pula kan. Saya minta maaf kalau terkurang bahasa dan salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Dan insya-Allah panjang umur kita akan jumpa lagi di kuliah yang akan datang. Kita berhenti dulu. Bermula ihsan itu berbuat baik dan maknanya mengerjakan segala perintah Allah. Thumma qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Bab tak lalu tu bab lain muslimat kan. Dia masalah dia bila terlampau benda, kalau tak makan dia akan jadi mudarat kat kita. Nak mati sangat dah. Tak makan mati. Contohlah. Ambil juga bagi dia rasa apa? Bagi rasa kuat sikit saja. Dia tak boleh makan sampai belahak, tak boleh, itu haram balik. Tak lalu no. Saya pun tak lalu. Itu dia panggil ilat ataupun cara kita nak macam itulah. Dia panggil bila sampai mudarat sangat-sangat boleh. Tapi selalunya macam itulah, kita tak pernah makan. Tapi macam itulah dalam syarak dia boleh. Dibolehkan pada tu je. Kan? Dia jumpa benda-benda yang dia haram makan tapi dia nak makan juga. Dia tak boleh, terpaksa kena makan. Bolehlah. Boleh qadar bagi dia kuat je. Bukan dia makan sampai belahak. Makan belahak tak boleh. Haram balik. Macam tu. InsyaAllah baiklah.